Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Kita masih dalam muka surat 380 kedah habis. 380. Kita baca seminta seluruh kata-kata Ibn Abbas. Qala musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bi ilmihi fi darain. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, haqqun 'alal 'aqil ayyahtara sab'an ala sab'in al-faqra 'ala al-ghina wal-dhulla 'ala al-'izzah والتواضع على الكبر والجوع على الشبع والغم على السرور والدون على المرتفع والموت على الحياة. Jadi kita lihat kepada perkara yang kelima, yang keempat dah, yang keempat. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ya, perkara yang keempat yaitu wal-ju'u 'ala syarr, yaitu lebih memilih lapar daripada kenyang. Yang kelima, lebih memilih sedih daripada gembira. Yang keenam, lebih memilih rendah diri daripada tinggi hati. Yang ketujuh, lebih memilih kematian daripada kehidupan. Perkara yang keempat, lebih memilih lapar daripada kenyang, ya. Orang yang berakal, dia lebih suka memilih lapar daripada kenyang. Kenapa? Kerana bila kita lapar, maka mudahlah kita ni perbanyakkan beribadah. Kemudian yang keduanya, kita kurangkan makanan-makanan yang syubhat. Hari ini kita digemparkan sushi kin tu rupanya tak halal. Siapa suka makan sushi kin? Ada? Sushi ya? Makanan Jepun. Bukan bihun, sushi. Sushi dah keluar kata Jakim kata tak halal. Ini orang Islam kita ni, bila nampak logo halal saja, dia pun masuk pergi makan. Dia tak kira yang serve itu orang bukan Islam ke orang Islam ke, dia tak kira. Kalau orang Islam yang tak solat pun kita dilarang makan daripada masakan dia, apa tak lagi orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tak tahu mana nak sucikan sayur-sayuran ni. Mai celupkan semua ayam pun masuk basuh dalam besen tu, air darah apa semua ada lagi, tidak dilakukan air lalu dimasakkan ayam tu, maka dengan najis-najis kita makan. Sebab itu nak bangun subuh berat. Kalau nak bangun subuh berat ni, tengok semalam kita makan kedai mana, ada something wrong lah tu. Bila makanan tidak suci, tidak halal, ataupun halal tetapi tidak suci, maka gelapkan hati kita. Nak berzikir, nak baca Quran, nak solat berjemaah, nak dalam majlis ilmu, payah sangat. Sebab apa? Punca daripada pemakanan. Dan kebanyakan orang alim, ulama zaman dahulu, begitu juga para sahabat, apa tak lagi Rasulullah SAW, mereka memilih kelaparan daripada kekenyangan. Hari ini kita lihat, kita masih ada nafsu nak makan KFC, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah.
Hari ni kita ada nafsu lagi nak makan McD. Sedangkan hari-hari kita tengok kanak-kanak yang tidak berdosa di Syria sana dibunuh. Hari-hari ada gambar mereka yang tidak berdosa. Bukan orang tua tetapi kanak-kanak yang tidak berdosa. Kita masih ada hati, masih boleh bergembira. Kita masih boleh duduk depan televisyen menonton cerita. Bukan orang sini dah, maka dia ni sini dia tak menonton dah TV ni pasal dia faham lah kerja. Kalau dia ada, dia duduk berselawat banyak-banyak, dia baca Quran, dia bertasbih. Dia tak tonton yang mobile. Alhamdulillah. Yang kelima, lebih memilih sedih daripada gembira. Orang yang berakal akan sentiasa memilih kesedihan daripada gembira. Lagu mana kata kesedihan ni? Kesedihan ni bukan maksudnya orang datang jumpa kita, kita bertemu dengan orang muka kita buat sedih dan begitu tak. Kita sedih kerana amalan kita masih tidak cukup, dan kita jarang menghadiri majlis-majlis yang gembira, majlis-majlis yang melalaikan kita mengingati Allah dan mengingati kepada kematian. Jadi benda ni kita lihat Rasulullah SAW zaman kanak-kanak dia sudah dipelihara daripada majlis-majlis kerajaan seumpama ni. Jadi orang yang memilih kesedihan. Hari ini kita lihat, pernah tak kita baca Al-Quran sampai orang kata menggemetar tubuh kita? Ada. Faham sampai bila nak bagi memutar badan kita? Sebab apa? Allahu apa nama kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Allah telah menurunkan sebaik-baik kitab ini yang diulang-ulangi baca. Orang yang baca dia ni bila baca saya gemetar jiwa mereka. Lalu mereka summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Selepas dia gemetar, lalu dia tenang balik dan hati dia sentiasa ingat. Bukan saja hati ingat kepada Allah, bahkan kulit-kulit mereka pun begitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, lebih memilih rendah diri daripada tinggi hati. Orang yang berakal sentiasa memilih merendahkan diri daripada, saya sudah baca semalam ni. Rendah diri dengan tinggi sudah betul. Baca dong mana ramah diri ni daripada tinggi hati, lebih memilih kematian daripada kehidupan. Baca dulu. Lebih memilih rendah diri daripada tinggi hati. Orang yang berakal dia sentiasa tawadhu. Dia sentiasa tawadhu, tidak bangga diri. Kita baca bawah perayaan. Berikut ni beberapa hadis yang menerangkan perkara di atas. Rasulullah SAW bersabda, kefakiran itu buruk pada mata manusia, namun indah pada pandangan Allah. Rasulullah SAW bersabda, wahai orang fakir, persembahkan keikhlasan daripada hati kamu semua kepada Allah, maka kefakiran kamu semua akan memperolehi pahala. Namun jika tidak, kamu semua tidak akan bahagia. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan ramai orang lalu dia bersabar dengan perilaku buruk mereka lebih utama daripada mukmin yang tidak bergaul dengan ramai orang dan tidak bersabar dengan perilaku buruk mereka. Jadi ini huraian daripada perkara-perkara yang telah dibacakan oleh Tuan Nazir, iaitu perkara satu
perkara yang ketiga. Jadi ketiga ni hampir sama dengan perkara yang keenam. Perkara yang ketiga lebih memilih rendah hati daripada sombong. Perkara enam lebih kurang lebih memilih rendah diri daripada tinggi hati. Yang keenam lebih memilih kematian daripada kehidupan. Kata Rasulullah SAW, kefakiran itu buruk pada pandangan mata manusia, namun indah pada pandangan Allah. Orang yang miskin, orang yang fakir di sisi mata manusia itu memang dipandang buruk, tetapi di sisi Allah indah. Sebab apa? Orang yang fakir, yang sabar dengan apa yang ditakdirkan Allah, sudah pasti dia kurang hisab di padang mahsyar. Oleh kerana dia tidak memiliki harta yang banyak. La yazalu qadama ibnu Adam hatta yus'alu anhu arba' atau kama qala. Tidak akan gerak kaki Bani Adam ini pada mahsyar ni, melainkan akan dipersoalkan kepada dia 4 perkara yang terlebih dahulu. Yang pertama sekali, mana datangnya harta. Salah satu ni adalah harta mana datang, mana dibelanjakan. Itu semakin dia kaya, semakin dia lambat dihisab di padang mahsyar. Jadi kalau orang itu ditakdirkan fakir, jangan dia rasa rendah diri yang teramat sangat. Dia rasa buruk di sisi Allah. Dia hendak dia bersabar. Dan Rasulullah sentiasa doa juga, ya Allah jadikan aku salah seorang daripada zumar al-fuqara, bersama-sama orang yang fakir. Allah nak bagi bukit emas dengan perak pun Rasulullah tak nak. Allah nak bagi katil bagi Rasulullah tidur. Kaum perempuan Muhajir Ansar ni hadiahkan katil yang empuk kepada Rasulullah. Rasulullah pun tak nak. Oleh kerana itu semua tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia ni ada nilai di sisi Allah, sudah pasti Allah tidak memberi rezeki kepada orang kafir. Jadi mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Abbas ni dapat kita ambil sebagai pengajaran, maka selalu kena berlapar, yakni melaksanakan puasa sunat. Paling kurang pun tidak sebulan 3 kali, iaitu pertengahan bulan, awal yang hari putih, 3 hari. Kalau tak mampu dah, kalau tak mampu hari Senin Khamis tu, 3 hari sebulan tu cukup dah. Yang kelima, kita puasa ni bukan nak rasa kelaparan. Puasa kita ni niat kita nak menghampirkan diri kepada Allah. Orang tak puasa kalau dia tak cukup makanan pun dia lapar, dia boleh rasa juga. Jadi hakikat puasa ni la'allakum tattaqun. Yang kelima, hendaklah kita sentiasa bersedih ke atas amalan kita yang masih tidak mencukupi, ilmu yang kita masih tidak mencukupi. Jauhkan majlis-majlis yang menggembirakan, yang boleh lalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, rendah diri. Walaupun dia berpangkat, jawatan tinggi, ada darjat kebesaran, kesemua itu tidak bawa masuk dalam kubur. Jangan setengah orang ni boleh darjat kebesaran, bila dah ada membawa kepala geran datuk, tak panggil datuk dia, tak jawab salam dah. Lepas tu dia tolong peringatkan, mu ni tak tahu aku dah boleh datuk kot. La haula wala quwwata illa billah. Jadi jangan kita sombong diri. Hendak sentiasa rendahkan hati kita. Jadi itu sajalah pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sentiasa meratapi kekurangan amalan kita, sentiasa menanamkan jiwa kita terhadap rindunya kepada
Allah dan Rasulnya, dan segerakan beramal. Dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita sentiasa mengamalkan puasa sunat, paling kurang pun 3 hari dalam sebulan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ya, pasal perkara nombor 3 dengan nombor 6 itu sama. Yang berkata kita baca pada